Puasa kita dalam 2 hari lagi, besok 1 hari lagi. Saya akan bercakap Ramadan sikit sebanyak, tapi bukan dalam perspektif hukum hakam, bukan dalam batal sah atau tidak. Saya rasa itu terlalu common orang bercakap. Tapi saya akan cuba sentuh dalam satu aspek kaitannya dengan kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kepada Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, AJK, Datuk-Datuk dan saudara hadirin sekalian. Kalau tidak ada arah melintang, insya-Allah hari Selasa kita berpuasa ya. Kemudian saya tak ingat perjumpaan kita terakhir bulan berapa, saya tak ingat, mungkin bulan 10 hari itu kita tengok. Ini perjumpaan pertama selepas PKP ini dilonggarkan. Mungkin saya rasa kalau kita boleh berjumpa, kalau panjang umur pun lepas raya lah. Lepas ini, sebab kuliah saya sebelah petang. Mungkin dalam bulan Ramadan ni, tazkirah Ramadan petang tak ada kot, saya tak tahulah. Sebab banyak tempat tak ada. Ada yang ganti siang hari, tengah hari dan lain-lain. Tuan-tuan sekalian, oleh sebab puasa kita dalam 2 hari lagi, besok 1 hari lagi, saya akan bercakap Ramadan sikit sebanyak, tapi bukan dalam perspektif hukum hakam, bukan dalam batal sah atau tidak. Saya rasa itu terlalu common orang bercakap. Tapi saya akan cuba sentuh dalam satu aspek kaitannya dengan kehidupan kita. Tuan-tuan sekalian, tak ada puan-puan ya. Kita dalam kehidupan ni kita nak buat baik. Tapi kita berusaha untuk mencapai kebaikan itu tak berapa berjaya. Ramai orang dia badannya gemuk, tapi dia nak bagi slim cukup susah. Kadang-kadang terpaksa ambil ubat yang berbahaya sambil buat mati pun ada. Contoh lain, orang yang nak meninggalkan rokok, cukup rumit. Walaupun penyumbang ke arah kanser, penyumbang ke arah lemah jantung tu banyak dengan rokok. Tapi walaupun doktor pakar pun sukat nak meninggalkan rokok. Begitu juga tabiat-tabiat yang tak elok yang lain. Kedekut, tamak, haloba, tak pernah cukup-cukup harta benda. Kadang-kadang dia hidup terlalu kebendaan sampai dia tension, dia bergelumang dengan tekanan-tekanan hidup yang menyumbang kepada sakitnya pun ada demi kerana kebendaan. Tapi dia nak yang baik dalam hidupnya, tetapi dia tak mencapai kebaikan yang dia nak itu. Apa sebab? Yang pertama, dia salah pilih format untuk mencapai kebaikan. Yang kedua, dia salah menilai apa yang baik itu mungkin pada dia itu tak sama dengan baik yang sebenarnya. Macam orang kata boleh kita sikit sebanyak menyeleweng, ambil rasuah, tapi kita bantu orang miskin. Wujud pula sekarang ini Robin Hood modern, boleh ambil rasuah kerana nak pergi bantu orang lain. Jadi macam-macam alasan. Sehingga Tuhan sebut, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanah. Adakah tidak mereka-mereka yang dihiaskan perbuatan keji mereka itu dihiaskan oleh syaitan sehingga mereka merasai perbuatan itu cantik, elok. Mereka buat. Jadi tak pelik sekarang ni orang-orang yang mendedahkan tubuh badannya yang seksi,
pakai pakaian yang sikit saja sebab dia sanggup mendedah dan sanggup jalan atas pentas sebab dia sangka dan dia percaya itu baik. Bahkan orang yang menonton dia pula yang tutup aurat dan sebagainya. Bahkan ada orang tertentu dia berada di atas pentas, dia berbangga pula dengan dia tak pakai tudung. Dia bercakap pula dengan lantang, orang lain yang berada di hadapan dia pakai tudung pun terdiam. Sebab dia telah dihiaskan perbuatan-perbuatan kejinya sehingga dia nampak kata beratur elok, dan dia pula dilengkapkan dengan ilmu pengetahuan yang tinggi lah, well educated personality, jadi dia boleh berhujah. Tapi hujah-hujah itu adakah selari dengan kehendak agama atau tidak, Tuhan saja yang tahu. Jadi dalam hal ini tuan-tuan sekalian, puasa Ramadan yang telah digubal oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah untuk membentuk satu pekerti, satu personality melalui satu format amalan yang kita lakukan. Amalan-amalan lain dalam bulan Ramadan, dalam amalan-amalan lain selain pada Ramadan seperti berzakat, pergi haji, pergi umrah, semua yang dalam bentuk perbuatan melakukan. Tapi dalam banyak-banyak ibadat Islam ini, puasa yang merupakan ibadat yang kita melakukannya secara negatif, secara tidak melakukan perkara-perkara tertentu, maka itulah kita melakukan puasa. Kalau ibadat lain, kita nak pergi ke Mekah, kita kena berbelanja duit, kita kena cari duit. Tapi ibadat puasa nak melakukan dia tidak payah belanja apa-apa, tak makan, tak minum, puasa. Jadi kita nampak sikit sebanyak macam aspek penderaan, orang kata boleh kata gitu, aspek penderaan yang Tuhan syariatkan dalam amalan puasa tadi sikit sebanyak menyebabkan kita terasa lapar, kita letih, kita tak boleh makan minum daripada pagi sampai petang dan sebagainya. Jadi apa hikmatnya di sebalik penderaan yang syar'i begini? Apa kebaikannya dan sebagainya, dan keburukan yang kita nak hindarkan? Sebelum saya pergi jauh tentang puasa ni, Tuhan berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu puasa Ramadan seperti mana difardukan kepada mereka sebelum kamu, semoga kamu bertakwa. Perkataan terakhir itu, semoga kamu bertakwa, maknanya tujuan utama persyariatan Ramadan ini untuk mewujudkan kita menjadi manusia yang bertakwa. Semoga. Boleh jadi kita mencapai takwa dan boleh jadi tidak, sebab tu dia tak kata mesti. Kamu berpuasa, semoga, dan boleh jadi kamu bertakwa. Kalau salah-salah laksanakan, kemungkinan tak berjaya dan kemungkinan tak jadi takwa. Jadi orang kata the main purpose of syariat puasa ini ialah untuk mewujudkan manusia yang bertakwa. Jadi kalau orang ramai melakukan puasa tapi tak mencapai darjah takwa yang dikehendaki, maka something wrong lah dengan puasanya. Macamlah tentang salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat, semayang itu dia boleh mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Tapi lagi banyak dia salat, lagi banyak dia semayang dan sebagainya, tapi perbuatan mungkar pun banyak. Sehingga ada pendapat-pendapat negatif lah di Indonesia katanya, tak payah kita salat, sebab lagi salat, lagi mungkar, lagi banyak, dia bertentangan dengan ayat itu, tak payah salat. Sebenarnya bukan tak payah salat, something wrong tentang salat mereka. Sebab salat itu gagal membentuk personality yang boleh mengelak perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Yang salahnya bukan salat, tapi salat yang macam mana yang gagal begitu. Begitu juga puasa. Lagi banyak orang berpuasa tapi lagi mewujudkan manusia yang durjana. Puasa tapi menyeleweng, menindas dan sebagainya. Mana puasa yang tak melahirkan individu yang bertakwa. Kita nak tengok apa dia takwa yang dia kenaki. Dalam
banyak hadis-hadis disebutkan. Antara maksud takwa ini ialah sejauh mana kemampuan kita mematuhi titah perintah Allah semata-mata kerana dia, dengan melakukan segala yang Tuhan suruh dan tinggalkan yang Tuhan cegah semata-mata kerana dia, bukan kerana yang lain. Kalau buat juga, maknanya dia tinggal yang Tuhan cegah, buat yang Tuhan suruh tapi bukan kerana Allah, tak jadi takwa. Kerana nak menunjuk, kerana riak dan sebagainya. Banyak orang membagi derma tapi dengan tujuannya untuk dapat kontrak dan lain-lain, tak menjadi takwa. Itu satu konsep takwa. Konsep yang selanjutnya ialah takwa ini satu personality yang dia telah mewujudkan satu dinding antara dia untuk patuh kepada Allah apabila dia takut azab Allah, dan dia berminat nak buat baik apabila dia ingin pahala daripada Allah. Maka manusia yang macam itu, perhitungannya dia nak buat baik atau tak buat baik ialah sejauh mana kemurkaan Allah dan kesukaan Allah, bukan untuk please manusia. Apa saja yang dia buat sejauh mana Tuhan suruh dan Tuhan suka. Apa saja yang dia tak nak buat sejauh mana Tuhan tegah dan Tuhan marah. Itu perhitungannya. Orang yang ada perasaan macam itu takwalah. Macam kita patuh. SOP itu, ada orang dia suka hati, ada orang separuh hati, ada orang terpaksa aja. Macam kita berhenti di traffic light. Tapi dengan Allah kalau sikap macam itu tak jadi takwa. Walaupun pada lahirnya kita nampak semua kita semayang, semua kita zakat, semua kita berpuasa, tapi boleh mencapai level takwa atau tidak. Dalam erti kata, perbuatan kita tadi membentuk personality kita untuk takutkan Allah. Bahkan perintah takwa ni tuan-tuan sekalian, perintah yang paling utama di dalam Islam, sehingga dia menjadi rukun, salah satu daripada rukun khutbah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dia tak kata wahai manusia, wahai orang yang beriman. Maknanya yang beriman pun belum tentu menjadi bertakwa atau tidak. Dengan sebenar-benar takwa. Kemudian dalam ayat yang lain Tuhan sebut, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan manusia, di kalangan kamu ialah siapa yang paling bertakwa. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, itulah perkara yang nak dicapai melalui ibadat Ramadan. Untuk kita menjadi insan yang bertakwa, insan yang paling tinggi makamnya, dan insan yang paling takutkan Allah. Kemudian ada maksud lain lagi dalam konsep takwa ni juga, ialah sejauh mana kita mematuhi segala perintah Allah yang wajib, kita buat sebaik mungkin, selengkap mungkin, dan kalau boleh kita buat sebanyak mungkin yang sunat. Dan yang haram kita elak totally 100%, dan kalau boleh yang makruh pun kita elak. Hal ini lagi satu masalah. Ada orang kadang-kadang dia mengutamakan yang sunat lebih daripada yang wajib. Tak mencapai takwa. Misalnya kita berbondong-bondong datang ke masjid dan suruh untuk salat berjemaah. Salat jemaah sunat bukan? Ya tak? Sunat. Tapi lepas salat berjemaah, penceramah bangun nak ceramah di sini, ramai-ramai orang bangun balik. Mendengar mengaji itu lebih wajib daripada salat berjemaah. Tapi orang tak suka yang wajib ini, orang suka yang sunat itu saja. Sebab apa? Kena tanya dia lah, tanya mereka. Saya kadang-kadang begitu rasa sedih. Bangun saja penceramah nak duduk di meja nak ceramah, ramailah bangun balik keluar. Sedangkan waktu sembahyang jemaah tidak ramai. Kalau mereka alim dan sebagainya, tak apa juga. Ini tidak juga. Sedangkan nak memperlengkapkan ibadatnya dengan ilmunya. Kadang-kadang dia lahir pula komen-komen yang negatif. Aku menyampah nak dengar ceramah ustaz-ustaz ni. Dia ulang benda yang sama aja. Bukan ada benda lain, dia mengata pada orang gitu gini. Kalau kita tanya dia balik, kankah kamu tak pernah ikuti ceramah? Mana kamu tahu kata ustaz tu ulang benda yang sama. Setiap kali kamu bangun dia balik. Jadi prejudis itu mengatasi realiti. Jadi kerana itu contoh. Contoh lain. Berduyun-duyun ni, berbondong-bondong daftar diri nak pergi umrah ni. Sunat umrah itu. Tapi hutang kawan tak bayar. Sedekah pun bagi tak sempurna. Zakat pun belum tentu, sebab yang itu orang tak cek seperti mana income tax. Jadi bagi dia tak bagi, orang tak tahu. Tapi kalau daftar umrah tu, sedangkan umrah tu sunat.
Jadi apabila kita mengamalkan hukum agama secara personal interpretation yang macam ni tidak tepat dengan hukum sebenarnya, maka kita hendak mencapai takwa daripada beribadah susah. Susah tercapai. Ada orang lebih mengutamakan derma tertentu, tujuan politik, tujuan badan-badan tertentu. Tapi zakat belum tentu dia keluar dengan sempurna. Adakah dia nak tafsirkan derma tu dengan zakat? Tak sama. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, selagi kita mengamalkan hukum agama yang macam itu, maka nampaklah penumpuan itu lebih tertumpu kepada ritual, lebih tertumpu kepada semayang banyak, puasa sunat banyak, tetapi hasil yang dicapai tak sebegitu. Sebab ranking keutamaan ataupun dalam hukum syarak dipanggil fixed of priorities. Fixed keutamaan, yang patut didahulukan mesti didahulukan, yang patut dikemudiankan, tapi yang itu tidak begitu dipatuhi. Kalau kita tengok dalam perbendaharaan hukum Islam, nak mencapai darjah takwa ini, satu personality itu mesti dia berbentuk all-rounder personality yang agak menyeluruh. Jangan tertumpu kepada satu bahagian dengan mengabaikan bahagian yang lain yang lebih utama. Tuan-tuan tengok sebagai contoh firman Tuhan dalam surah permulaan lagi surah Al-Baqarah itu, Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, sampailah di penghujungnya wabil akhirati hum yuqinun. Dalam ayat tu saya terjemah ya. Tuan-tuan balik semaklah sebab ajimat masa ni. Al-Quran itu tidak ada keraguan kepadanya. Menjadi petunjuk kepada orang bertakwa. Siapa dia orang bertakwa ni? Bertakwa ialah mereka-mereka yang beriman dengan benda yang gaib. Ulama kan beriman dengan rukun iman yang sempurna, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berbelanja. Dan mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, dan diturunkan kepada nabi-nabi sebelum kau, dan mereka beriman dengan hari akhirat. Kombinasi kesemua itu barulah wujud orang bertakwa. Ayat yang lain itu Al-Baqarah 1 sampai 4. Ayat yang lain surah Al-Baqarah juga 177, panjang ayat ini. Lakinnal birra man amana billahi wa bil yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabili wasailina wa fil riqabi wa iqamis salati wa aqamas salata wa ata zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hinal ba's ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Maksudnya panjang sikit ayat ni. Yang dikatakan kebaikan beriman itu dan bertakwa, siapa yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan para malaikat, beriman dengan para kitab-kitab, beriman dengan para nabi, rukun iman lah. Memberi harta benda kepada yang disayanginya, harta yang amat disukainya, yang disukainya kepada kaum kerabat yang terdekat, anak-anak yatim, orang miskin, orang yang dalam pengembaraan, orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang memerlukan pembebasan diri. Lepas itu hendaklah orang itu mendirikan solat, mengeluarkan zakat, orang yang menunaikan janji mereka dengan betul, orang yang bersabar ketika senang dan ketika susah, dan ketika mereka ditimpa bencana. Orang-orang ini saja yang sebenar-benarnya beriman, dan orang-orang itu bertakwa. Cuba kita tengok ciri-ciri yang hendak dicapai orang bertakwa. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, itulah maksud takwa yang dikehendaki di dalam ayat Quran tadi untuk mencapai darjah orang bertakwa di dalam berpuasa. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, apa sebab manusia gagal mencapai orang yang bertakwa semacam ini? Dengan definisi tadi, walaupun dia beribadat kita nampak, tapi tak menjadi orang yang bertakwa. Dalam arti kata, orang yang tak takutkan hukuman Allah. Takwa juga bukan sebagai takutkan hukuman Allah. Orang ni di samping dia pergi solat, pergi masjid, tapi dia juga menyeleweng, dia juga buat begitu, dia juga buat begini. Kalau kita tengok, tak adalah orang tu jahat sampai tak pernah semayang. Semayang, dia puasa semua, tapi menyeleweng di sana sini. Kalau kita tengok dengan kes yang macam-macam sekarang ni berlaku di mahkamah, tuan-tuan tengok, saya yakin orang tu semua solat, orang tu semua berpuasa, tapi tak mencapai darjah takwa. Sebab
dia lebih berbentuk skeptikal, memilih ikut pahaman dia, tidak mengikut konsep takwa yang dikehendaki dalam Islam. Kalau kita tengok halangan-halangan ini, apa dia halangan yang paling utama sekali yang menyebabkan manusia gagal mencapai makam yang terbaik untuk menjadi insan yang bertakwa di dalam puasanya? Kalau soalan yang lebih direct, kita kata begini: apa yang menjadi penghalang kita untuk menjadi orang yang baik? Atau kita katakan, apa pendorong kita yang banyak menyebabkan orang itu melanggar hukum Allah? Apa dia? Apa dia? Mudah aja jawabannya. Kerana kita tergoda dengan nafsu. Inilah puncanya, tuan-tuan sekalian. Puncanya manusia ini rosak kerana dia telah tergoda dengan nafsu. Sampai pada peringkat Tuhan sebut, satu ayat saya baca ini, surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 43-44. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Adakah engkau tidak lihat, wahai Muhammad, ada orang-orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan, bertuhankan nafsu. Afa anta takunu alaihi wakila. Adakah engkau Muhammad sanggup menjadi wakil kepada orang yang macam ini? Sebab Tuhan tanya Nabi kita. Sebab Nabi kita ni Tuhan beri syafaat kepada dia. Dia boleh minta ampun, menjadi ejen untuk minta ampun daripada Allah untuk umat-umat dia. Jadi Tuhan tanya dia, kamu sanggup Muhammad nak jadi wakil kepada orang yang macam ini? Siapa dia? Orang yang bertuhankan nafsu dalam hidupnya. Wujud lalu lintang patah ini. Am tahsabu anna aksarahum yasma'una aw yaqilun? Atau apakah engkau sangka mereka-mereka ini ada telinga boleh mendengar, atau ada akal boleh berfikir? Maknanya mereka ini, pertanyaan itu bukan untuk dijawab. Bermakna mereka ini ada telinga tapi tak boleh dengar, ada akal tak berfikir. Inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Sebenarnya mereka ini, wahai Muhammad, tidak lebih, bahkan mereka itu seperti binatang-binatang ternak. Itu Tuhan sebut banyak lagi ayat-ayat lain. Saya pilih yang ini saja. Orang yang macam itu seperti binatang-binatang ternak. Balhum adallu sabila. Bahkan mereka itu lebih sesat daripada binatang lagi. Binatang perlu tuan-tuan pergi, binatang-binatang ternak yang orang pelihara lah, menjadi kampung-kampung pedalaman. Ada seekor gembala, seekor ketua lembu tu. Pagi dia pergi balik, dia mula-mula ikut dia. Tuan tak payah ikut. Saya pergi ke New Zealand tahun lepas atau 2 tahun dulu. Lembu-lembu yang beribu-ribu ekor tak payah diikuti oleh tuan dia. Ada mega ataupun ada mega leader dia. Lembu tu yang bawa kawan-kawan dia pergi, lembu tu balik pada petang. Tapi ada orang yang keluar pada rumahnya tak tahu balik pun ada. Ramai. Isteri di rumah ditinggalkan begitu, macam-macam cerita. Sebab nafsu mengatasi akal fikiran. Tapi jangan kita salahkan nafsu. Apabila Allah nak melantik Adam sebagai khalifah di muka bumi, para malaikat dan para jin komplain. Nak lantik manusia yang dijadikan daripada tanah sebagai khalifah, sedangkan malaikat kata kami jadi daripada cahaya. Mengapa engkau tak lantik, ya Allah? Jin kata kami dilantik, kami dijadikan daripada api, lebih mulia daripada tanah. Tapi mengapa kamu tak lantik kami? Kamu nak lantik Adam yang jadi daripada tanah itu sebagai khalifah. Tapi Tuhan jawab, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqu basyaran min tin." Apabila Allah berkata para malaikat, aku nak menjadikan manusia itu daripada tanah, yang menyebabkan malaikat tak puas hati nak lantik jadi khalifah tadi dalam ayat yang lain. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Apabila Tuhan telah tempah manusia itu daripada tanah ini, cantik elok semua, dan Tuhan cupkan rohani, elemen kerohanian ke dalam jiwa manusia yang daripada tanah ini, maka para jin dan malaikat pun tunduk akur kelebihan manusia. Sebab itu kalau malaikat, dia tak perlu makan, tak perlu kahwin, sebab dia dah memang unsurnya cahaya baik. Begitu juga syaitan, dia memang unsur jahat je.
Tapi manusia yang mempunyai kedua-dua unsur ini. Jadi apabila manusia gagal mengawal nafsunya, maka dia boleh menjadi manusia yang berperangai kebinetangan. Apabila manusia yang tak boleh kawal nafsunya. Tapi apabila manusia yang boleh mengawal nafsunya, bahkan nafsunya tunduk kepada dia boleh jadi manusia yang berperangai malaikat. Maka kerana itu tuan-tuan sekalian, puasa ini demi untuk mewujudkan satu personaliti yang bertakwa. Matlamat puasa, tujuan utamanya nak mengekang runtunan nafsu, bukan nak menyingkirkan, tak boleh. Nafsu dah yang menyebabkan manusia penuh di muka bumi ini. Nafsu juga yang menyebabkan dunia ini maju dengan berbagai-bagai keindahan, sebab nafsu ingin kaya, ingin bangunan cantik, ingin macam-macam. Itu nafsu yang menggubal benda itu semua. Tetapi apabila nafsu tak dikawal, nafsu akan memusnahkan seseorang. Kita ambil nafsu dalam 3 dimensi nafsu yang menjadi target utama untuk Islam benteras melalui puasa. Yang pertama, nafsu seks. Islam telah menggariskan nafsu seks melalui proper channel, perkahwinan yang baik, zuriat yang baik, rumah tangga aman bahagia. Nafsu penuh dunia ni nafsu seks. Tapi nafsu seks juga pernah menjadi pemusnah. Orang yang berzina, tak kahwin, rumah tangga hancur lebur, anak haram luar nikah sampai berpuluh ribu, ratus ribu. Nafsu juga. Sebab manusia yang telah tunduk kepada nafsu yang buas macam ini. Jadi kalau kita tengok begitu, datang Ramadan melatih manusia supaya jangan tunduk kepada nafsu seks macam ini. Contohnya, sehingga perhubungan seks dengan isteri dalam bulan Ramadan pun haram dan waktu lain halal. Sedangkan waktu lain isteri yang baik, dia nak puasa sunat pun jangan kalau suaminya ada di rumah. Punya nak layan seks. Tapi pada bulan Ramadan, perkara yang telah dihalalkan itu menjadi haram. Kalau dia batal puasa dengan kerana itu, haram besar sampai kena denda 2 bulan puasa. Membebaskan hamba kalau tak mampu juga. Lepas tu baru bayar kafarah. Sebab itu pantang yang penting di dalam bulan Ramadan, kerana nak mengekang sejauh mana kamu mampu melawan nafsu seks kamu. Dan penyakit-penyakit yang timbul sekarang, AIDS, yang tak boleh diubati, anak luar nikah, skandal perceraian, apa semua tu masalah hal-hal seks. Filem-filem porno yang anak-anak terjebak, semua itu seks. Pengawalannya, seks tidak dilarang secara per se, tapi yang dilarang ialah cara mendapatkan seks. Sebab itu Islam mengetatkan hubungan zina, mengetatkan hubungan seks luar nikah sampai hukuman rejam, tapi melonggarkan jalan melepasinya kahwin boleh sampai 4. Cuba kita tengok. Tapi orang sekarang daripada dia kahwin 4, dia berzina apa tak apa, sebab orang tak tahu. Kahwin 4, isteri yang pertama apa tak boleh terima. Ini nilai-nilai semasa yang manusia telah rosakkan dalam minda mereka. Isteri-isteri pun sanggup. Daripada dia dimadukan, tak apalah, suami aku ada sikit sebanyak dengan orang lain pun dia sanggup pejam mata. Asalkan jangan kahwin 2. Cuba kita tengok. Nilai apa ni? Nampak? Itu musuh yang pertama yang menggoncang kemanusiaan. Musuh yang kedua, nafsu juga. Nafsu apa? Nafsu makan, minum. Tanya doktor-doktor pakar dietitian. Punca penyakit manusia yang berbagai-bagai ni, punca utama dia apa dia? Kita sebutlah keturunan lah, kita sebutlah begitu begini, kita sebutlah begitu begini, sebutlah apa juga. Tapi the main factor dengan berbagai-bagai penyakit ni ialah pemakanan yang tak terkawal. Sama ada makan banyak atau makan yang berbahaya dan berbagai-bagai. Tanyalah. Lazimnya penyakit-penyakit ni dikaitkan dengan orang yang makan banyak, orang yang gemuk, gerempol. Ya tak? Jadi Islam melalui puasa Ramadan, jangan makan daripada subuh sampai ke petang sebulan. Train manusia. Kalau kita diet, setakat makan sikit-sikit, makan juga. Tapi untuk Ramadan, tak makan terus daripada pagi sampai ke petang, semua sekali. Dilipat gandakan usaha untuk mengekang nafsu ini. Tengok makanan sedap pun menitik air liur, tapi jangan makan.
Sebab itu orang yang mengamalkan puasa dengan baik, ditambah pula Isnin Khamis, dia pula makan sederhana seperti mana kendak puasa, badannya cantik, slim dan sebagainya. Kau tuan-tuan tengok tutup guru yang hebat-hebat di kampung-kampung, di pondok-pondok dulu, sampai umur tua sihat, badannya cantik. Kalau kita tanya dia apa dia amalan tuan-tuan guru, dia tak bagi tahu pun saya banyak jogging, saya banyak exercise, dia tak bagi tahu yang itu. Yang dia bagi tahu saya rajin puasa sunat, saya banyak puasa, saya makan sederhana, saya bangun qiyamul lail banyak, saya tidak ada niat-niat tak elok kepada orang, fikiran saya bersih, tenang. Itu jawapan yang kita dengar. Itu jawapan secara agama, jawapan itulah yang dikendaki daripada Ramadan. Semayang qiyamul lail, tahajud dan sebagainya. Tapi kalau kita tanya doktor pakar nak sihat, diet kena jaga, ambil zat itu zat ini, tak jadi juga. Jadi pantang larang yang penting juga dalam Ramadan, kawal makan minum sampai jangan makan. Ditrainkan kita sampai 30 hari. Ditambah pula dengan 6 hari lepas itu. Kalau mampu pula diturutkan setiap Senin Khamis. Sebab nak menyeimbangkan antara tempoh kita makan dengan tempoh kita tak makan. Dan hadis tersebut, sumu tasihhu, kamu makan, kamu puasa, kamu sihat. Oh, sekarang ni kita lebih pilih diet, boleh pilih macam tu macam ini, tapi kita tidak pilih puasa. Sebab tu saya dengar satu penceramah pakar diet dalam viral tu, Dr. Nordin apa nama dia tak? Selalu dia sebut, kau nak jaga badan ni banyak berpuasa, dia sebut. Ya tak? Di samping yang lain-lain. Itu saya kata memang diakui oleh kawan dan lawan, termasuk pakar-pakar. Itu dimensi yang kedua yang nak dicapai oleh puasa, di dalam mengekang nafsu. Sebab nafsu yang kedua, makan minum ini musuh kepada berbagai-bagai penyakit. Nafsu yang ketiga yang paling top sekali yang berbahaya, apa dia? Nafsu kebendaan, tamak halobah. Maka berbagai-bagai penyelewengan yang kita dengar sampai berbilion-bilion yang berlaku itu, apa maknanya tu? Tamak halobah yang tak terhingga. Kalau kita tengok orang yang terlibat dengan rasuah, saya bukan refer pada siapa dia Kalau kita tengok tu bukan orang miskin. Orang yang sampai pendapatan jutaan pun ada. Kalau kita tak cukup, orang miskin yang ambil rasuah. Tapi mereka yang ambil sebab tamak halobah. Dengan 1001 justifikasi untuk mengatakan tidak. Saya setuju dengan pendapat dulu Yang Mulia Sultan Perak. Nak menjustify perbuatan-perbuatan keji mereka, sanggup ambil lawyer yang berjuta-juta nilai-nilai, itu saya setuju dengan pendirian dia. Betul, ya tak? Sampai peringkat macam itu sekali. Sebab itu Nabi kata, manusia ni kalau diberikan 2 batang sungai daripada emas berdenak, yang ketiga tak pernah cukup. Apabila cukup, apabila manusia itu mulutnya dimasuk tanah, baru dia cukup, mati. Firman Tuhan, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kamu dilalaikan nak banyak harta dan sebagainya sehingga kamu ziarah kubur. Ziarah kubur bukan ziarah orang mati itu, dia menjadi salah seorang penghuni kubur. Barulah berhenti daripada tamak halobah. Kalau mereka yang tak insaf benda itu. Firman Tuhan lagi tempat lain, wailul likulli humazatil lumazah. Neraka wail bagi mereka-mereka yang mempersenda-sendakan agamanya. Siapa dia? Allazi jama'a malan wa addadah. Yang mengumpulkan harta tu dia bilang je, tengok masuk aja. Masuk aja. Haram halal jangan kira. Legal tak illegal tak kira. Yang pentingnya masuk. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia sangka hartanya mengekalkan dia. Bukan tak mati, tapi dia sangka hartanya tu dia lebih secure. Itu modern punya bahasa. Tuhan kata, dia sangka harta tadi mengekalkan dia. Tapi kalau secara moden, harta banyak dari secure masa depan dia. Secure apa? Kadang-kadang mati tak sebab pencen pun. Pencen tahun ni nak pergi enjoy, dapat gratuity banyak. Masuk bulan ketiga kena stroke. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan ada jaminan kita boleh dapat kebahagiaan dengan harta. Betapa banyak orang mati dengan kerana harta. Bunuh diri berada di puncak kejayaan dengan harta. Pecah rumah tangga, berebut suami isteri, harta seperti dengan kerana harta. Pergaduhan anak-anak kerana perebutan harta. Isteri pertama dengan isteri kedua tak sampai bercakap kerana harta. Mana kebahagiaan dicapai? Tak ada bahagia. Maka Islam nak kawal perasaan tamak ini melalui persyariatan puasa. Apa dia? Yang pertama, zakat fitrah itu wajib. Yang kedua, sebarang infak yang kita buat dalam Ramadan, pahalanya berganda.
Iftar bulan Ramadan, kalau kita iftar 1,000 orang, pahala 1,000 orang dapatkan kita. Pergi buat umrah dalam bulan puasa pula, pahalanya macam sekali haji. Yalah. Semua infak yang kita buat bulan Ramadan berganda semua, nak galakkan kita melawan nafsu tamak harabah ini. Maka dengan sebab itu, kalau kita melihat ketiga-tiga dimensi nafsu yang nak dikekang di dalam Ramadan ini, kesemuanya ke arah kemampuan kita mengawal nafsu dalam bentuk 3 keadaan tadi di samping yang lain-lain, barulah akan wujud personaliti yang boleh bertakwa. Saya rasa dah masuk dah, Aisyah. 2 minit lagi. Kejap kita minta tambah sikit, boleh kan? Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, selagi kita tak sedar hal ini dan kita tak memastikan hal ini, setakat kita berpuasa kita repeat the same thing setiap tahun, tapi segala perangai-perangai maksiat, segala perangai-perangai buruk, sikap-sikap buruk yang berkiblatkan nafsu tadi dalam bentuk 2-3 tadi, 1-2-3 tadi di samping yang lain-lain, maka selama itu kesan positif puasa kepada kehidupan kita tidak membawa kepada takwa yang dikehendaki. Sebab itu kita dengar berita-berita, Ustaz, saya lagi bulan puasa lagi naiklah badan saya. Itu berita-berita tu apa makna? Dia kebas waktu berbuka puasa dengan waktu sahur, dan juga waktu tarawih itu 3 kali lipat lebih daripada bulan tak puasa. Yalah. Apa sebab? Sebab dia tak ikut format puasa yang betul. Jadi apa yang berlaku, Nabi kata, sekadar tak makan tak minum. Apa yang dia dapat? Betapa ramai orang yang berpuasa, tapi apa yang dia dapat daripada puasanya? Sekadar lapar dan dahaga. Jadi saya lah terfikir, dan saya rasa pun betul, mengapa kita tak mencapai sangat kebaikan daripada puasa ini. Hanya kita mencapai lapar dan dahaga kerana sejauh mana puasa kita telah membawa kita menjadi insan yang bertakwa. Dalam arti kata, insan yang mampu melawan tekanan nafsu dia. Terutama 3 jenis nafsu tadi. Kalau yang ini tidak dapat dibendung dan tak dapat ditahan, kita ambil nafsu yang pertama, dia tak dapat tahan seks, kemungkinan berlaku maksiat. Anak-anak muda terutamanya. Kahwinlah lewat umurnya, tapi belum kahwin tu 5-6 tahun sampai 10 tahun berkawan dengan girlfriend, boyfriend. Apa jadi tu? Tak tahu. Saya bukan tuduh ni, saya tak tahu. Tapi kucing dengan tikus bayangkan dah. Rumah tangga hancur lebur. Kemudian makan minum pun macam itu, tak kira makan haram halal, tak kira lagi, makan lebih. Dan yang ketiga, tamak harabah. Kita bagi ruang untuk azan dulu, kita akan sambung sikit lagi, kejap lagi. Terima kasih. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma rabba hadhihi al-awsatam wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajata al-aliyata al-rafi'ah wa ba'asu maqamal mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad. Kita akan tengok ekoran daripada saya kata tadi, puasa ialah untuk mewujudkan personaliti yang bertakwa. Takwa inilah yang akan menjadi bekalan manusia terbaik yang sampai ke akhirat, kebaikan di samping kebaikan dunia. Kita nak tengok puasa yang macam mana yang boleh menjadikan insan bertakwa yang mendapat jaminan balasan syurga. Saya akan rujuk kitab Imam Al-Ghazali mengenai Ihya Ulumuddin yang dia sebut puasa ada 3 grup. Grup orang biasa, setakat tak makan tak minum, yang lain-lain tak puasa. Lepas tu grup orang sederhana yang agak bagus sikit puasanya, yang puasanya meningkat bagus. Dan yang paling tinggi sekali puasa orang spesial, para anbiya dan sebagainya. Itu susah kita dapat. Kita ambil yang kedua je, kata Al-Ghazali. Puasa yang agak bagus untuk kebanyakan orang yang boleh dicapai, tapi dengan syarat ikut format dia ini, untuk mencapai darjah puasa yang boleh menjadikan orang yang berpuasa tadi bertakwa. Yang pertama, ada 6 langkah. Yang pertama, hendaklah dia jaga mata. Dia sebut secara ranking ni. Dulu 1, 2, 3. Dia utamakan jaga mata dulu. Apa sebab? Mata lah menjadi penghubung utama manusia dengan alam sekelilingnya. Budak yang baru lahir daripada bersalin pun, budak tu dah celek mata. Itu orang sebut dulu. Mana mata alat perhubungan yang paling utama dalam membentuk kita dengan alam sekeliling. Sebab itu kalau orang itu ditakdirkan buta ataupun dia jadi buta kemudian, nikmat hidup yang paling besar dah tak ada lagi dah. Melainkan dia buta semula jadi, itu lain sikit. Tapi kalau buta baru jadi, dia agak suffer hidupnya.
Jadi dengan sebab itu disebutkan mata ini seperti panah yang berbisa. Tengok benda tu baik, mendatangkan kesan yang baik. Orang tengok pokok bunga. Tengok benda yang tak baik, kesannya tak baik. Tengok saiz 36, 25, 36, oh bercerau. Tapi kalau tengok lurus gitu yang tak ada apa-apa kesan. Begitu juga kita tengok makan minum, itu mata. Jadi kalau kita boleh kawal mata kita dengan baik, maka digalakkan banyak baca Quran. Bahkan dikatakan kalau tak mampu nak baca Quran banyak-banyak, tidur. Orang yang berpuasa ni ibadat kepada dia. Walaupun ada setengah orang komen tidur sepanjang hari tak bagus ke kesihatan. Tapi kepada dia buka mata pun dia tengok benda-benda tak elok, aja lebih baik dah banyak tidur tak apa. Dia berehat. Bagi orang yang dah pencen macam kita ni. Sebab tidur orang berpuasa tadi ibadat kerana menghalang matanya daripada melihat benda-benda yang tak elok. Melainkan kalau dia mampu baca Quran, dia mampu melihat benda-benda yang baik. Yang kedua, menjaga lidah. Bukan jaga mulut je. Mulut makan minum ni lidah. Lidah laser banyak. Sekarang ini lidah yang paling berperanan dalam mewujudkan berbagai-bagai senario sekarang. Maki hamun, tuduh menuduh menjadi satu perkara biasa yang sedang berlaku sekarang. Tak kira Tok Haji, Tok Lebay, tak kira siapa dia. Tuduh menuduh maki hamun ni perkara biasa. Kita tak tahu kadang-kadang tuduh menuduh tadi sampai peringkat kita tergamak. Sampai dia kata begitu begini kepada orang Islam yang lain. Yang jadi sasaran ulama pun ada. Laser mulut. Jadi orang kata sebab mulut santan binasa, sebab mulut badan binasa ni betul lah. Kalau kita mampu jaga lidah kita daripada ini, telajak perahu boleh diundur, telajak cakap tak boleh undur, tu betul. Maka banyak gunakan lidah untuk baca Quran atau untuk berzikir atau apa juga. Berzikir bukan mesti dengan baca tasbih, kita ingat duduk pun dah cukup. Termasuklah kira dengan lidah. Jadi dia kata ada satu hadis sebut, dua perkara yang membinasakan puasa kamu. Puasa kamu akan jadi sia-sia. Apa dia? Yang pertama mengupat, mengata orang tak baik. Yang ketiga bercakap bohong. Jadi kalau dia bercakap macam-macam dalam viral tu, tuduh menuduh tu, yang tak betul lebih banyak daripada yang betul, tuan-tuan fikir sendirilah. Kita harapkan dalam bulan Ramadan ni benda tu berhenti sekejap, pause. Tapi mungkin lepas Ramadan ni sambung balik lah kalau pilihan raya tu akan berlaku tahun ni juga. Tengoklah. Kita tengok. Saya tak nak komen banyak-banyak hal itu. Yang ketiga yang patut dijaga juga, mesti dijaga, jaga telinga. Gosip-gosip yang tak elok, berita-berita angin yang palsu. Disebut jangan dengar berita angin, tapi mereka pembawa berita angin. Jika kita tengok sumber berita angin mai daripada mana, tuan-tuan tengok sendiri. Kita dengan alat teknologi yang macam ni, macam-macam ada benda dalam ni. Pilih je. Maka dengan sebab itu kalau kita tak mampu memilih, kita mendengar semua perkara. Tuhan sebut sama'una lil kadhibi akaluna lis-suhti. Surah Al-Ma'idah ayat 42. Orang yang suka mendengar segala pembohongan, segala kepalsuan ini semua, sama seperti mereka yang makan benda-benda haram. Ayat Quran Tuhan sebut begitu, tuan-tuan sekalian. Yang keempat, barulah jaga anggota-anggota lain, termasuk tangan, kaki, perut. Dia tak kata mulut, perut, sebab perut makan macam-macam. Jadi makan minum pun dijaga. Kaki jangan berjalan pergi tempat-tempat tak elok. Tangan jangan pegang benda-benda yang salah. Termasuklah sebab kita nak buat sesuatu dengan tangan. Mata tengok, telinga dengar, mulut komen, tangan pegang, kaki bawa ke tempat itu. Semua gabungan anggota-anggota ini. Dikawal semua tu, baru nak menjadi puasa kita puasa yang terbaik. Kemudian yang kelima, ini cukup penting juga. Jangan banyak makan waktu berbuka puasa. Ini satu masalah lagi. Karnival berbuka puasa dianjurkan merata tempat. Satu kepala RM150, RM120. RM150, RM120 itu satu orang buka puasa. Kalau bagi orang kampung, satu keluarga tu. Untuk satu keluarga boleh makan seminggu. Tapi manusia dalam bandar ni satu orang buka puasa je. Bercanggah dengan saranan agama. Nak berjimat-jimat dalam bulan Ramadan, jangan makan banyak. Nak kontrol semua gitu gini. Tapi terbalik yang berlaku. Pasal Ramadan tu macam-macam cerita. Memuaskan nafsu.
Jadi dia kata tak mencapai tujuan. Buat pula iftar, macam-macam lah jamuan, tapi satu meja sekian-sekian harganya. Saya ringkas je. Yang terakhir sekali, yang keenam, selepas kita berbuka setiap petang, kita review balik puasa aku daripada pagi sampai ke petang sejauh mana cacat, elok tak elok, sempurna tak sempurna. Kita jangan tengok yang baik je, kita tengok yang cacat. Sejauh mana kita mengupat orang, sejauh mana kita baca benda tak elok, sejauh mana kita buat benda tak elok lah. Kita jadikan itu sebagai bahan untuk kita tak puas hati, kita rasa cacat puasa aku hari ini, untuk kita memperbaiki esoknya. Kita buat hari-hari begitu, insya-Allah kalau sampai ke penghujung Ramadan 25 26 tu kita menjadi personality, new personality ataupun new transform personality based on fasting Ramadan. Personality yang telah betul-betul transformed kerana mengikut format buka puasa yang betul-betul. Apabila kita buat begitu, ditambah pula dengan 6 hari, kita buat dengan sempurna, ditambah pula dengan ibadat-ibadat lain, dengan tahajudnya, dengan qiyamul lailnya, dengan zakatnya, dengan fitrahnya, dengan tarawihnya, tentu di ujung Ramadan tadi kelainan yang amat sangat. Dan kita teruskan benda itu menjadi sebahagian daripada rutin kebiasaan kita setiap hari sebelum kita dipanggil pulang. Kalau wujud macam itu keadaan dia, barulah puasa kita tadi mencapai darjah takwa yang boleh menjamin kita mendapat syurga. Kalau kita tak boleh buat sampai ke tahap macam itu, kita repeat perkara yang sama seperti mana kita buat tahun-tahun yang lepas. Lepas bulan puasa, habis tak ada apa-apa kesan. Jadi itulah saja semangat saya malam ini. Kalau ada kebaikan, sama-sama kita beramal. Dan saya minta ampun dan maaf semua penyumpaan saya, dan mungkin saya di antara penceramah yang tertua sekali yang ada di sini. Saya dah 72 tahun plus, 72 tahun 2 bulan. Saya 20 hari bulan Mac, itu tarikh lahir yang ke-72. Jadi mungkin yang paling lama sekali di sini, tentu banyak salah, banyak silap. Jadi kesempatan ini saya minta ampun dan maaf sempena hari raya puasa ni. Kalau kita tak bertemu lagi sebelum ini, kalau boleh panjangkan umur, kalau masih masjid memerlukan saya akan terus berkhidmat. Saya mengalami pembedahan slip disk bulan Februari baru ni, 5 Februari dan 6 Februari, setelah 18 hari berada dalam bilik ward besar ruangan. Major operation sebab melibatkan saraf tunjang. Tapi doktor tanya apa doa yang Prof. Hashim baca yang boleh nampak licin pembedahan ni. Dia kata jarang dia mengalami pembedahan yang smooth macam ini. Saya senyum je lah. Saya kata saya banyak murid Prof. Saya banyak murid yang mendoakan saya, murid-murid dalam masjid, murid dalam YouTube, murid dalam viral, Google semua ada. Mungkin ramai-ramai tadi ada yang Tuhan makbulkan. Dan di saat akhir sebelum saya dibiuskan untuk GA, General Anesthetic itu, saya minta dengan penuh ikhlas, ya Allah ya Tuhanku, kalau ada kebaikan daripada usaha aku ini, ikhtiar ini untuk mendapat kesihatan, kalau ada kebaikan, aku nak jadikan ini azam untuk aku teruskan dakwah ini sampai ke akhir hayat. Itu antara niat saya terakhir. Jadi saya akan tunaikan selagi saya diperlukan dan selagi saya mampu. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.